Lembaga tu menyerupai manusia para super dia, tapi lembaga tu dia berbulu yang lebat, yang busuk, tahu tak? Lepas tu dengan muka dia yang menakutkan, dengan orang kata tangan dia macam bukanlah yang Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support kepada akak. Hari ni akak nak share dengan korang satu kisah mengenai misteri kedai makan. Tapi sebelum tu korang, akak nak maklumkan kepada korang, mungkin korang pernah mendengar cerita ni daripada YouTuber lain, tapi akak dijelaskan oleh subscriber yang kongsi cerita ni, menyatakan bahawa cerita ni memang dikongsi betul-betul daripada apa yang ayah dia lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni berlaku pada tahun 1996. Sebelum akak pergi jauh, akak nak bagi tahu yang nama-nama dalam kisah ni adalah bukan nama sebenar. Kisah ni berlaku kepada sebuah keluarga di mana keluarga tersebut mempunyai seorang anak remaja, dan anak remaja itu dikenali sebagai Alif. Jadi nak dimaklumkan bahawa Alif ni dia merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik, dan dia merupakan anak lelaki pertama untuk Imran. Imran nama ayah dia, Naimah nama ibu dia. Alif ni dia bekerja di satu pasaraya yang terletak di negeri Selangor. Jadi dia bekerja sementara menunggu apa-apa panggilan daripada IPT untuk meneruskan pelajaran dia. Jadi dia ni lepasan SPM lah ya. Jadinya Alif ni masa dia tengah bekerja, dia telah dihubungi oleh ibu dia, di mana ibu dia menyatakan bahawa satu surat tawaran untuk sambung pelajaran ke UUM Sintok Kedah dah sampai ke rumah. Jadi pasangan ni rasa bersyukurlah dengan rezeki yang dimiliki sekarang. Okey. Jadi satu malam diorang berbincang macam mana nak buat persiapan untuk pergi melapor diri ke UUM Sintok Kedah. Jadi bincang, jadi diorang pun buatlah dari hari ke hari persiapan, sebab diorang diberi masa 3 bulan sahaja untuk buat persiapan sebelum melapor diri ke universiti tersebut. Okey. Jadinya bila dah dapat apa semua guideline dia kan, jadi diorang pun bersiap lah apa semua sehinggalah seminggu lagi nak sampai tarikh melapor diri tu, Imran membuat panggilan kepada saudara dia di Kedah, di Jitra Kedah. Okey. Dia buat panggilan untuk memaklumkan yang dia akan singgah ke rumah pak saudara Imran ni, dikenali sebagai Pak Long dengan Mak Long. Jadi dia pun bagi tahu, Imran pun bagi tahulah dekat Pak Long yang dia akan singgah rumah Pak Long 2 hari sebelum melapor diri ke universiti anak dia tu. Mereka pun bila sampai hari yang nak bertolak tu, dia orang pun excited lah. Terutamanya Naimah, isteri dia memang excited sangat. Sampaikan dia bercerita, orang kata tak sabar nak pergi rumah Mak Long.
tak sabar nak pergi Mak Long apa semua. Nanti Pak Long dengan Mak Long boleh tunjukkan kita jalan ke UUN Sintok. Kita pun tak biasa dengan jalan kat sana kan bang. Macam tu lah seronok kan. Jadi sementara tu Imran ni bersiap-siap panas enjin kereta apa semua-semua. Sementara Naimah ni dia pun orang kata pastikan rumah tu ditinggal dalam keadaan selamat. Dan yang paling penting korang, bila kita buat pergerakan yang jauh ataupun yang dekat, kita kena maklumkan pergerakan kita kepada jiran kiri dan kanan kalau boleh, supaya jika berlaku apa-apa sesuatu ke atas rumah kita, kita akan dimaklumkan oleh jiran kita. Itu gunanya kita berbuat baik dengan jiran-jiran. Okey, akak teruskan cerita akak. Dengan lafaz bismillah, maka Imran sekeluarga meneruskan perjalanan mereka memasuki tol dan mereka sudah pun berada di atas highway. Jadi sebelum meneruskan perjalanan tu, Imran dia dah tengok jam dia, lebih kurang pukul 9 malam dia memulakan perjalanan sampai ke atas highway apa semua sekian-sekian. Jadi untuk permulaan perjalanan tu dia bersembang lah lagi dengan Naimah, sebab Naimah masih lagi segar mata dia kan. Jadi masa tu Imran pun bertanya pada Naimah, Mah ingat tak laluan jalan nak ke rumah Pak Long? Mah ingat tak? Abang ingat-ingat lupalah. Naimah pun menjawab, Mah pun lupalah bang. Lagipun kita datang kat rumah Pak Long pun 5 tahun yang lalu masa kenduri. Mah pun ingat-ingat lupa macam mana bang? Kiranya jalan lupa-lupa macam tu, Imran pun cakap tak apalah. Nanti kita tengoklah pandu arah yang ada. Kalau kita tersesat nanti kita telefon lah balik Pak Long, tanya macam mana. Jadi Imran pun meneruskan perjalanan. Imran ni dia menyedari yang anak-anak dia dengan isteri dia ni sedang terlena. Jadi dia pun menguap-nguap lah, tak ada teman nak bercakap kan. Jadi sementara nak menguap tu, dia pun kejut lah isteri dia. Dia kejut, Mah, cuba kamu bangun. Jadi Mah ni pun bangun, tercelik mata bangun. Dia bertanya, kenapa bang? Kata, kita ni dah dekat dengan Kedah ni, Mah lapar tak? Abang lapar lah, Mah ada bawa bekal tak? Jadi Mah ni cakap, tak ada bang, saya memang tak ada bawa bekal. Tapi eloklah bang berhenti makan, saya pun lapar bang. Tadi sebelum tolak kamu tak ada makan ke Mah? Kata, tak ada, seronok sangat, excited sangat nak pergi ke Kedah, sampai terlupa saya makan bang. Kalau abang jumpa kedai makan, kita singgah lah bang, kata. Jadinya Imran ni pun cakap, yelah nanti abang singgah lah kat kedai mana-mana kedai makan. Jadi dia pun biarkanlah Naimah tu terus terlena. Jadi dia pun teruskan perjalanan sementara untuk menyusur keluar dari Tol Alustar. Jadi bila dia keluar daripada Tol Alustar, dia pun meneruskan perjalanan. Masa tu dia dah masuk kawasan Kedah yang pemandangan dia dah nampak macam sawah-sawah padi yang cantik macam tu kan. Jadi dia pun teruskan perjalanan sementara dia seorang je yang terjaga. Masa tu dia terus memandu kenderaan dia sampai di satu kawasan sawah padi yang cantik tu. Dia ada ternampak satu kedai makan tau. Kedai makan tu dari jauh kalau korang tengok, dia nampak gambaran dia macam cantik sangat sebab dia berada di tengah-tengah sawah padi sementara dihiasi dengan lampu-lampu neon yang berwarna-warni. Siapa yang tak terpikat? Masa tu anggaran lebih kurang pukul 2 pagi macam tu. Jadi dia kata awal lagi ni, boleh lagi ni singgah makan situ kan. Jadi dia pun memperlahankan kereta dia dan dia membelok ke arah kedai tu dan dia memberhentikan kereta dia. Jadi ni korang, dia singgah kat situ dan dia kejutkanlah Imah ni. Imah akak suka panggil Imah lah. Dia pun mengejutkan Imah ni. Jadi Mah bangun Mah, kita ni dah sampai kedai Mah. Macam tu. Jadi Imah ni tergamam, terkejut. Dia pun bangun. Bila dia sedar, benda pertama dia tengok, wah cantiknya bang kedai makan ni bang. Kita kat mana ni bang? Wah, dikelilingi sawah padi, cantiknya bang. Macam tu, dia terpesona melihat sekeliling. Jadi Imran ni dia bagi tahu, abang nak keluar kejap, nak merokok, nak celikkan mata, nak segarkan mata. Imah kejut lah anak-anak yang lain sementara abang tunggu kat luar ya. Jadi Imah pun, dia pun perlahan lah kejutkan anak-anak dia. Dan anak-anak dia pun bangun. Sementara tu dia orang bersiap-siap nak turun tu. Jadi sedar elok lah rokok Imran tu habis. Jadi dia orang pun pergilah ke kedai tersebut. Masa pergi kat kedai tu, dia orang nampak tau ramai
orang kat kedai tu yang masih lagi menjamu selera, dan diorang nampak kedai tu sangat tersusun tau. Lepas tu bukan setakat tu je, kedai tu bukan je dihiasi dengan lampu-lampu yang cantik-cantik korang, malah kedai tu juga dihiasi dengan pelayan-pelayan yang sangat cantik pada mata Imran. Masa tu juga Alif pun cakap, dia cakap dekat ibu dia, ibu-ibu, pelayan-pelayan kat sini semua muda-muda, semua perempuan, semua cantik-cantik. Pelayan-pelayan kat situ, kalau korang nak tahu dia punya penampilan dia berpakaian baju kurung kedah, rambut diorang semuanya panjang paras punggung, semua sama panjang paras punggung dan sama hitam. Kalau korang tengok sekilas pandang, diorang kelihatan macam kembar, sama aja. Tapi hakikatnya diorang ni bila tengok dari dekat, memang wajah diorang berbeza-beza macam tu. Kulitnya putih gebu, sama aja. Jadi Imran ni, dia pun rasa terpesona dengan kawasan kat situ, dengan pelayan-pelayan kat situ. Jadi dia pun tak ada dah nak fikir apa. Dia pun pergilah tuju kepada meja yang nak pergi. Jadi Imah ni, dia suka nak ambil angin dekat luar, bukan kat bawah bumbung. Jadi dia pergi di bahagian hujung meja tu yang terletak bersebelahan dengan satu pokok kekabu yang sangat besar korang. Jadi Naimah dengan anak-anak dia stay kat situ, sementara Imran ni menunggu salah seorang pelayan tu datang untuk ambil order. Jadi bila pelayan tu datang untuk ambil order, datang pelayan yang cantik di mata Imran ni, jadi dah hati Imran pun cakap, cantiknya pelayan ni, bukan kedai je yang cantik, pelayan ni pun cantik. Korang bayangkanlah bila suami korang buat aksi macam tu, kalau kata-kata dalam hati Imran tu keluar dekat mulut tu, rasanya belum sempat makan, selipar Jepun dulu yang dia makan rasanya lah kan. Okey, akak sambung cerita akak. Jadinya pelayan tu datang bertanya kepada mereka, Encik nak makan apa? Macam tu. Jadinya Naimah pun cakap, apa yang istimewa dekat kedai ni? Imran pun menyampuk, boleh saya tahu apa yang istimewa kat kedai ni? Kami ni first time, orang baru sampai kat sini. Jadi pelayan tu pun cakap, minta maaf lah Encik, sekarang dah pagi, makanan banyak habis, yang tinggal cuma mi sahaja. Jadi atas dasar rasa selesa kat situ satu, lepas tu atas rasa lapar, jadi Imran tak cakap banyak dah, tak ada dah nak pergi tukar cari kedai lain ke untuk makan nasi, tak ada. Jadi dia cakap tak apalah, mi pun mi. Jadi diorang pun order lah mi. Sementara diorang nak menunggu mi tu, Imran tu dia memerhati sekeliling kawasan tu tahu, sebab dia rasa macam memang satu suasana yang nyaman, yang segar, dengan penglihatan yang indah, dengan orang-orang yang indah. Jadi dia pun happy macam tu, nak kata macam mana, teruja lah kan. Sementara anak dia pun yang Alif tu pun rasa macam lepas ni nak datang lagi lah kat sini, macam tu, sampai macam tu sekali. Naimah sendiri sekalipun dia cakap pelayan kat sini bukan je cantik tapi lemah lembut, macam tu. Jadi lepas tu datanglah pelayan yang lain menghantar makanan diorang, menghantar mi diorang. Jadi diorang pun tengok mi tu macam rasa mengiurkan, rasa sedap sangat, bau dia pun rasa sedap sangat. Jadi diorang pun terlupa untuk baca bismillah, untuk mulakan santapan dengan bismillah. Jadi diorang terus makan mi tu. Tengah-tengah makan sambil bercakap, Mah, mi ni sedap lah kan Mah. Ish, abang tak pernah rasa mi yang sedap macam ni. Jadi Naimah pun cakap, yelah bang, diorang ni pakai perisa diorang sendiri ni. Tapi memang sedap lah bang. Sementara tu anak-anak pun cakap benda yang sama. Sedap lah mak, sedap lah ya, mi dia kita bungkus nak bawa balik, macam tu. Lepas tu sambil-sambil tu makan, sambil-sambil Imran ni jeling-jeling, tengok-tengok, cuci mata, tengok pelayan-pelayan yang lain. Pelayan-pelayan pula dia peramah tau, dia berdiri jauh senyum-senyum, memang comel sangat kan. Jadinya diorang pun terus makan dalam hati yang, dengan hati yang orang kata teruja apa semua, makan semua. Sampai korang tak terkejut ke? Diorang repeat untuk kali kedua makan sebab diorang cakap sedap. Jadi lepas repeat kali kedua, Imran boleh repeat sampai kali ketiga. Sampai 3 pinggan Imran makan mi goreng tersebut, padahal mi goreng je pun kan.
Tapi kan isteri dia pun, Naimah pun nak kata lapar sangat tu, iyalah dia tak makan masa perjalanan tadi. Jadi dia pun repeat 2 pinggan. Maksudnya dia 2 pinggan 2 kali lah kan. Jadi anak dia pun bagi tahu kita tapau lah. Ish, macam pelik pula kan, benda yang sedap luar biasa. Jadi diorang pun dah orang kata hampir sejam lebih duduk dekat kedai makan tu. Jadi diorang pun nak meneruskan perjalanan. Diorang pun panggil lah, Imran pun panggil lah pelayan tersebut, dan Imran nak buat pembayaran. Tapi sebelum tu, Naimah tiba-tiba bagi tahu dekat Imran, abang, apa kata kalau kita tapau mi untuk Pak Long dengan Mak Long? Mungkin Pak Long dengan Mak Long pun suka. Jadi menunggulah lagi diorang untuk mi yang nak ditapau. Jadi selepas tu Imran nak buat pembayaran, Imran pun bagilah wang tunai RM100. Kau bayangkanlah, nak dekat sampai RM100 diorang punya makan mi tu kan. Tapi sebelum sempat budak pelayan tu nak ambil balance, Imran dengan anak-anak dia dah menuju ke kereta. Jadinya pelayan tu pun kejar dia pergi ke kereta. Encik, balance tak ambil lagi ya, macam tu kan. Tak apa, balance tu adik-adik simpan je, macam tu. Jadinya bila cakap macam tu, diorang pun teruskanlah perjalanan diorang menuju ke rumah Pak Long diorang di Jitra, Kedah. Macam tu. Jadi jarak dia akak tak pasti, tapi setahu akak tak adalah jauh yang amat sangat dengan rumah Pak Long diorang. Jadi bila sampai dekat rumah Pak Long diorang tu lebih kurang pukul 5 pagi orang. Lebih kurang 5 pagi diorang dalam keadaan keletihan. Dah kenyang, letih pula. Jadi diorang terlupa. Naimah ni terlupa nak bawa buah tangan dia tadi, mi yang ditapau tadi, untuk bagi kepada Mak Long dia. Jadi dia terus naik atas rumah bagi salam apa semua-semua. Mak Long dan Pak Long ni nampak diorang ni kepenatan. Diorang pun suruh tidur dulu lah, sementara kita nak tunggu azan subuh. Eloklah kalau Imran dengan Naimah ni lelap dulu, bagi anak-anak tidur dulu, kata Mak Long. Jadi Mak Long cakap nanti dah azan nanti apa semua, nak solat nanti Mak Long kejutkan. Jadi dah dengar macam tu, diorang pun sampai-sampai dapat pot tidur, terus tidur. Kepenatan apa semua kan, terus terlena. Jadi bila lena semua, sampailah waktu azan, lebih kurang akak tak sure masa tu, tapi dekat-dekat 6.30 macam tu, Mak Long kejutkan diorang untuk solat subuh. Okey, jadi diorang pun solat subuh sama-sama apa semua kan, menunggu sehingga cerah tanah. Bila cerah tanah, jadi terlintaslah di fikiran Imran dengan Naimah ni nak pergi meronda dekat kawasan kampung Mak Long dia. Jadi dia pun ajaklah Mak Long dengan Pak Long dia ni pergi ke pasar nak cari barang-barang untuk memasak makan tengah hari kan. Sementara tu dia orang nak cari sarapan pagi semua kan. Jadi dia orang pergi berjalan. Masa tu dia naik kenderaan Imran tau. Masa dia orang naik, Mak Long, Pak Long, Naimah, Imran ni ditinggalkan anak dia kat rumah. Dia naik kenderaan tu, dia ada bau sesuatu dalam kereta yang kurang menyenangkan. Tapi masa tu dia tak fikir apa-apa. Mungkin perjalanan yang jauh ni dia akan, orang kata, buat kereta tu bau hapak, bau macam semua. Jadi dia abaikan tu sehinggalah dia orang balik. Bila dia orang balik, dia orang pergi ke dapur. Naimah dengan Mak Long ni pergi ke dapur. Barulah Naimah ni teringat, oh Mak Long, semalam kan saya ada singgah dekat satu kedai makan. Saya makan kat kedai makan tu memang sedap Mak Long, mi dia Mak Long, sedap dia memang lain macam. Jadi saya pun fikir mungkin ni cara orang Kedah masak mi kan, luar biasa sedap, memang sedap. Saya suka sangat Mak Long. Mak Long nak tak saya ada tapau kau untuk Mak Long? Jadinya Mak Long tu cakap, mananya tak ada pun kamu bawa naik ke rumah ni, cakap kan. Jadi Naimah pun lupa Mak Long, lupa nak bawa naik pagi tadi. Jadi Naimah minta anak dia Alif, cuba kamu pergi ambil mi yang kita tapau malam tadi. Kita bagi dekat Mak Long rasa pula. Elok kata lagi mi tu, tak tahulah, baklah sini. Macam tu. Jadinya dia Alif pun ambil mi tu, bawa pergi ke dapur kepada Mak Long. Naimah tak lagi buka plastik, buka mi polisterin mi tu kan. Jadi Mak Long pun pergi dekat mi tu. Mak Long ada bau yang busuk tau. Tapi Mak Long gagahkan juga untuk buka plastik tu.
Bila Mak Long buka plastik tu, korang bayangkanlah alangkah terkejutnya Mak Long. Istighfar panjang Mak Long masa tu. Bila Mak Long tengok dalam mi tu ada bangkai cacing dengan ulat yang masih bergerak. Cuba korang bayangkan kalau kita yang lalui macam tu. Jadi Mak Long pun panggil Naimah, apa benda yang kamu tapau ni Naimah? Saya tapau mi lah Mak Long. Saya singgah makan mi kat situ. Sambil-sambil dia menyelak-nyelak tangan dia nak duduk kat dapur kan, nak buat kerja dapur kan. Jadi dia pun pergi, cuba kamu tengok menatang apa yang kamu bawa balik sini, menatang apa yang kamu bungkus ni, macam tu. Dia kurang macam tu lah orang Kedah kan. Lepas tu bila Naimah pergi tengok, Naimah terus menjerit. Dalam masa yang sama Naimah lawyer nak muntah tu. Sebab Naimah dah makan 2 pinggan dekat kedai tersebut. Jadi Naimah nak muntah. Bila dia dah keluarkan isi perut dia, dia menjerit, Abang, sini kejap abang, sini kejap. Jadi Imran dengan Pak Long ni yang tengah bersembang kat ruang tamu ni bergegas lari turun ke dapur. Jadi sementara tu dia tengok Naimah ni macam dah semput sangat dah. Abang cuba tengok, macam nak muntah sangat. Cuba tengok apa benda yang kita makan semalam, macam tu kan. Jadi Imran ni terkejut tu, terpa ke situ. Imran pun terduduk. Pak Long apa ni Pak Long? Jadi Pak Long tengok benda tu, Pak Long istighfar banyak-banyak. Pak Long istighfar, astagfirullahalazim. Apa yang korang dah makan ni, korang singgah kat mana Imran? Mana ni, apa benda yang kau bawa ni? Jadinya dalam-dalam duduk kelam kabut macam tu, masing-masing dah termuntah. Sementara anak-anak Imran masih belum tahu keadaan tu. Jadi Imran dengan isteri duduk wek nak muntah, nak keluarkan balik benda tu. Jadi sampai satu tahap tu Imran dah agak lega. Pak Long pun buat keputusan, Imran, kau bawa aku pergi dekat tempat yang kau singgah semalam. Kau bawa aku pergi tunjuk kedai mana yang kau makan, semalam. Jadi Imran ni dia tak tahu kawasan tu sebab dia bukan orang kawasan tu. Jadi atas desakan daripada Pak Long dia, Pak Long tu nak juga pergi kat tempat tu, nak tengok apa benda yang ada kat kedai tu. Jadi Imran pun dibawalah kenderaan dia. Sementara kenderaan dia masih lagi berbau busuk, dibawa pergi ke satu kawasan yang berdekatan dengan susur keluar tol tu tau. Maknanya jarak dia tak jauh daripada kawasan tol tu. Dia pergi dekat situ, dia memusing-musing lah kat situ. Memusing, tak tahu ke mana nak tuju sebab tak ada nampak pun kelibat kedai ke, bentuk kedai ke, bumbung kedai ke, tak ada. Dia orang pusing dekat situ. Jadinya Imran ni dah kebuntuan, dia berhenti kenderaan di tepi sawah. Sementara tu Pak Long tanya dia, Imran, kamu tenang. Sekarang ni kamu cuba ingat baik-baik, ada tak apa-apa tanda yang kamu tengok dekat kawasan tu? Contohnya lah macam apa yang kamu boleh jadikan sebagai ingatan kamu. Jadi Imran ni dia diam. Contohnya macam perhentian bas ke, macam pondok apa-apa ke, apa-apa batu ke, apalah. Pak Long dia jelaskan macam tu lah. Jadi Imran pun mendiamkan diri, berfikir. Sampailah dia bagi tahu Pak Long, saya ingat Pak Long. Saya ingat sangat masa saya duduk dekat bahagian hujung kedai tu Pak Long. Dekat kedai tu ada satu pokok kekabu yang besar sangat Pak Long. Kita orang tertarik dengan pokok kekabu tu sebab pokok kekabu tu, dahan dia yang cantik tu dililiti dengan lampu-lampu warna-warni Pak Long. Jadi kita orang terpegun tengok keindahan pokok tu yang dihiasi dengan lampu tu Pak Long. Jadinya sekarang ni kita pusing balik, kita cari balik semula kalau kita nampak pokok kekabu tersebut. Jadi dia orang pun pusing sekali lagi. Memang betul, kali ni memang Imran nampak. Tu dia Pak Long, pokok kekabu tu Pak Long. Memang itulah pokok kekabunya Pak Long. Memang itulah. Tapi kan Pak Long, semalam ada lampu, kenapa hari ni saya tengok pokok ni bersemak? Macam tu. Jadinya dia orang pun berhentikan kenderaan dekat kawasan tu. Lepas tu Pak Long dengan Imran ni pun turun dari kenderaan. Dia pergi ke tempat tu. Dia tuju betul-betul dekat pokok kekabu besar tu tau. Masa dia pergi kat kekabu besar tu, memang kawasan tu memang bersemak samun korang. Tak ada gaya ada kedai pun kat situ.
tak ada gaya pun ada orang yang duduk tinggal dekat situ. Memang tak ada. Jadinya alangkah terkejutnya diorang bila yang diorang tengok bersebelahan dengan pokok kekabur tu. Korang tahu tak apa? Situ adalah kawasan tanah perkuburan lama. Jadinya masa sampai kat situ terkejut sangat si Imran ni bila tengok situ sebenarnya kubur. Jadi dia membayangkan apa yang dibuat dekat kubur tu malam tadi dengan anak isterinya. Jadi dia tergamam, kebingungan, tak tahu nak cakap apa. Jadinya Pak Long dia suruh dia istighfar, suruh dia baca 3 kul, suruh dia tenangkan hati dia, apa semua kan. Jadi dia tak boleh nak fikir apa. Sementara tu kan Pak Long dia ada tunjuk sesuatu pada Imran. Imran, itu ke duit yang kamu bayar semalam? Terkejut Imran bila dia tengok dekat pokok kekabur tu, dekat salah satu batu nisan dekat situ tu, ada duit yang Imran bayarkan untuk pelayan tu. Cuba korang bayangkan, duit tu ada lagi kat situ. Jadi Imran pun dah tak pandang dah duit tu. Dia dah tak nampak duit tu, pedulikan lah duit tu. Jadinya Pak Long ni pun minta kita cepat-cepat bergegas, maknanya kita cepat-cepat tinggalkan tempat ni. Kita tak payah toleh ke belakang, tak payah dah nak fikir apa-apa. Kita dah tahu dah punca dia. Jadi diorang pun menujulah ke kenderaan. Sementara diorang nak menuju ke kenderaan, Imran ada merasakan belakang dia ni macam dilalui seseorang tau. Dia macam terasa macam disapu angin tau tak? Disapu angin, macam ditiup di telinga dia tau. Dia rasa meremang, dia rasa tak selesa, dia rasa sesuatu akan berlaku. Jadinya dia masuk dalam kenderaan dia dalam keadaan kebingungan macam tu. Sementara Pak Long Tunku Mat Kamit baca ayat-ayat suci yang Al-Quran yang patut. Masa duduk dalam kereta tu, Pak Long cakap, kita mulakan perjalanan balik. Jadi masa Pak Long dengan Imran nak mulakan perjalanan balik, korang bayangkanlah Imran, dia tekan minyak kereta nak bergerak, kereta tu tak bergerak. Jadi Pak Long pun bacalah bismillah apa semua, kereta tu boleh bergerak, Alhamdulillah. Semasa kenderaan tu bergerak dalam perjalanan, tiba-tiba pula kenderaan tu jadi sangat berat. Berat yang luar biasa. Berat yang sampaikan dia tekan minyak macam mana pun, kenderaan tu slow sangat bergeraknya. Seolah-olah kereta tu dah ditumpangi dengan sesuatu yang mereka tak tahu apa itu. Sementara nak pasal kereta tu bergerak, jadi Imran pun terkejut. Pak Long! Dia menjerit macam tu. Jadi Pak Long kata, kenapa pula? Pak Long, saya ada nampak sesuatu. Jadi Pak Long tanya, kamu nampak apa? Masa saya tekan-tekan minyak kereta ni Pak Long, saya nampak ada lembaga berwarna hitam yang besar Pak Long. Dia terhencut-hencut macam tu. Menyeret badan terhencut-hencut depan kereta saya Pak Long. Dia sempat pandang saya Pak Long, dia teruskan perjalanan. Lepas tu dia tak ada. Jadi Pak Long cakap, tak apa, kita teruskan perjalanan. Kita jangan fikir yang bukan-bukan. Jadinya diorang pun cuba meneruskan perjalanan. Sementara kereta tu masih lagi juga berat. Jadi Pak Long cuba lagi ikhtiar, tak apa, Pak Long tolong. Jadinya masa-masa duk sembang, orang kata Tunku Mat Kamit, mulut Pak Long semua, dia nampak Imran dengan Pak Long nampak dalam cermin depan tu, dia nampak ada satu lembaga tau. Dalam kereta dia berada di kerusi belakang. Lembaga tu menyerupai manusia paras rupa dia, tapi lembaga tu dia berbulu yang lebat, yang busuk tau lah. Lepas tu dengan muka dia yang menakutkan, dengan orang kata tangan dia macam bukanlah yang jenis berkuku tu, tapi tangan yang kasar tau, cuba memegang pada kerusi belakang kepala tu, cuba memegang, tangannya sangat kasar yang berbulu lebat yang sangat menakutkan. Jadi masa tu lah Pak Long, tolong saya Pak Long. Pak Long nampak tak? Jadi Pak Long kata, jangan pandang belakang. Jadi Pak Long pun cuba untuk tenteramkan keadaan. Pak Long baca apa yang patut, apa semua. Pak Long hembuskan ke belakang. Alhamdulillah, benda tu dia, orang kata, tak mengganggu. Maksudnya dia, tangan dia ditarik semula. Maksudnya tangan itu dia ke belakang balik semula. Tapi lepas tu dia pegang dengan dua-dua tangan. Mana tangan yang kasar tu dia pegang dalam keadaan dia cuba untuk pergi ke arah depan. Jadi Pak Long teruskan membaca ayat suci Al-Quran. Pak Long pun cakap dekat benda tu, engkau jangan ganggu aku dengan anak saudara aku. Kalau engkau ganggu aku
Aku tahu macam mana nak ajar kau. Jadi Pak Long marah macam tu. Kereta sementara tu bergoyang-goyang. Korang bayangkan sebab benda tu besar tau. Jadi kau jangan ganggu aku. Pak Long ugut lagi, kau keluar daripada kereta ni. Atau kau nak aku keluarkan kau daripada kereta ni. Jadi masa Pak Long cakap macam tu, benda tu pun dia keluar menembusi tingkap dan meninggalkan kereta tu. Jadinya masa tu Pak Long teruskan juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mana yang sesuai. Jadi masa tu jugalah kenderaan tu jadi semakin ringan. Dan Pak Long nampak tau, muka Imran ni sangat cuak, sangat orang kata cemas apa semua, macam ketakutan lah senang cakap. Jadi Pak Long cakap, Imran, kamu kena tenang. Sekarang ni kamu yang bawa kereta, bukan Pak Long. Jadi kamu kena tenang, kamu kena istighfar, kamu kena ingat Allah, kamu kena sebut Allah, kamu kena selawat kata Nabi. Kita teruskan perjalanan kita, yakin dengan apa yang kita sebut. Jadinya Imran pun tukar mak kami lah, ikut apa yang Pak Long ajar. Semua ni mainan syaitan, Imran, kata Pak Long pada Imran. Jadi Imran pun, saya memang tak jangka yang ni mainan syaitan Pak Long. Jadinya Pak Long, saya rasa apa yang patut kita buat, tak apalah, kita beransur balik dulu, kata Pak Long lagi. Kemudian kenderaan mereka pun menyusullah perlahan keluar daripada kawasan tersebut. Jadi Alhamdulillah mereka melepasi daripada kawasan tersebut dalam keadaan yang sangat sukar. Dan Pak Long pun dia tahu, dia pandai. Jadi Pak Long minta agar Imran tu memberhentikan kereta di masjid yang berada di hadapan. Jadi Pak Long cakap, Imran, depan sana ada satu masjid. Nanti kamu berhentikan kereta kamu kat dalam kawasan masjid tu. Dengar cakap Pak Long ya. Jadi Imran ni dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan terpinga-pinga nak menuju ke masjid tu lah kan. Jadi masa tu Pak Long ni bila sampai ke masjid, Pak Long ni membaca sesuatu di dalam air. Pak Long ambil air tu dekat masjid tu. Jadi Pak Long tu membaca dalam air tu. Kemudian Pak Long pun merenjis-lenjis lah ke muka Imran ni tau. Macam mana nak cakap, dia macam dia merenjis-lenjis, dia basahkan muka Imran. Dia lurut dekat muka Imran sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia lurut pada muka Imran sampailah Imran tersedar. Bila Imran tersedar, korang bayangkanlah, Imran pula tanya dekat Pak Long dia, Pak Long, apa yang berlaku Pak Long? Pak Long, apa yang dah jadi Pak Long? Kita kat mana ni Pak Long? Seolah-olah Imran tu tak menyadari apa-apa pun. Seolah-olah Imran tu baru bangkit daripada tidur tau. Bayangkanlah korang. Maknanya Imran tak sedar, Pak Long dia je yang sedar masa tu. Jadi bila duduk dekat kereta tu, Pak Long tu cakap, kamu duduk dulu dekat tempat, kan dekat masjid tu kan dia ada macam tempat depan yang kita boleh tumpang duduk macam tu kan. Jadi dia duduk kat situ, kamu duduk dulu kat sini, kamu tenang. Lepas tu sekejap lagi kamu tunggu Pak Long ya. Jadi Pak Long ni dia pergi ke masjid tu, dia ada air kolah tau. Air kolah tempat orang ambil air wuduk. Jadi dia ambil baldi kat situ, dia pun bawa air dan baldi tu. Dia minta agar Imran ni, kamu pergilah bersihkan diri kamu, kamu pergi tandas, kamu pergi mandi. Kamu mandikan dengan air kolah ni. Lepas tu kamu tenangkan hati kamu duduk kat sini sebelum kita balik. Jadi diorang pun stay lah kat situ sampailah azan Zohor kat situ kan. Jadinya sementara sebelum azan Zohor tu, selepas pada bagi air kat baldi dekat Imran tu, Pak Long ni dia ambil juga air, dia simbah-simbah pada kenderaan Imran ni, macam nak membasuh kereta ala-ala kadar gitulah kan, dengan air kolah tersebut tau. Dia tahulah kenapa Pak Long buat macam tu. Jadinya bila azan Zuhur, Pak Long kata, eloknya kita jemaah dulu kat sini, kita duduk dulu kat sini, lepas tu kita sambung balik berbincang pasal tadi. Jadi Imran ni dia seolah-olah macam dia tahu telah melalui sesuatu yang menakutkan, tapi dia macam ingat-ingat lupa. Jadinya Pak Long mengingatkan kepada Imran, sebenarnya Imran, kalau kamu nak tahu, kawasan tu kawasan yang agak keras. Kawasan tu dulu merupakan kawasan di mana orang kampung ataupun orang-orang dari luar kawasan ni membuang saka, membuang ilmu hitam diorang dekat situ. Jadinya banyaklah benda-benda yang berkeliaran kat situ. Kat situ banyak penunggu. Bukan kamu seorang je yang melalui perkara-perkara macam ni. Malah
banyak lagi keluarga ataupun orang lain daripada luar, orang luar yang tak mengetahui tempat tu yang terkena macam kamu. Jadi Pak Long nak nasihatkan lepas ni, kalau kamu nak lalui satu-satu kawasan tu, kalau boleh kamu jangan singgah kalau kawasan tu agak-agaknya macam pedalaman, kawasannya agak jauh daripada orang. Maksudnya macam sawah padi terbentang luas, tiba-tiba ada kedai, kamu fikir-fikirlah ya. Jadinya selepas diorang jemaah apa semua, diorang pun bergerak balik ke rumah. Semasa perjalanan tu Pak Long ni nasihatkan kepada Imran ni supaya tak menceritakan kejadian ni kepada anak isteri dia. Sebab apa tahu? Nanti Pak Long risau, takut nanti perjalanan kamu nak hantar anak kamu ke UUM Sintok tu terbantut. Maklumlah sebabnya isteri dengan anak-anak kamu lalui semua tu. Jadi seelok-eloknya kamu rahsiakanlah benda ni dan jadikanlah orang kata ingatan untuk kamu. Jadi Imran pun dia dengar cakap Pak Long, dia pun tak adalah cerita perkara ni selepas sampai ke rumah. Jadi selepas tu diorang pun meneruskan perjalanan ke UUM Sintok. Kemudian diorang pun untuk mengetahui korang, selepas tu Imran dah tak berani dah nak singgah makan mana-mana kedai pun selepas kejadian tu. Bila isteri dia tanya, macam contohnya lah kan, isteri tanya, bang kita singgah makan sini, tak apalah. Dia rela cari kedai yang macam Pak Long cakap, kedai yang ada orang ramai. Maksudnya bukan kedai dia sebiji aja, maknanya ada kedai-kedai lain dekat highway, dekat tempat yang sahih kedainya macam tu. Jadi setakat ini sahaja perkongsian akak daripada salah seorang subscriber akak. Kalau korang ada lagi cerita nak share dengan akak, korang boleh DM di email akak. Dan untuk korang, apa yang baik korang jadikan tauladan, apa yang buruk korang jadikan sempadan. Jangan ikut perkara yang buruk. Terima kasih korang. Assalamualaikum. Bye.